Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Azmi. Saya Cikgu Ayah Azmi, Cikgu Sains anda. Video kali ini Cikgu akan menerangkan satu lagi topik berkaitan dengan topik sains, iaitu hubungan makanan dengan proses fotosintesis. Okey, sebelum tu objektif pembelajaran kita pada kali ini adalah merumuskan tentang hubungan makanan antara hidupan dengan proses fotosintesis dari aspek perpindahan tenaga berdasarkan rantai makanan. Bagi sesiapa yang terlepas dengan penerangan cikgu berkaitan tajuk yang lepas, boleh klik pada link di atas untuk terus akses pada video tersebut dan dengar penerangan cikgu berkaitan tajuk tersebut. Alright, selepas selesai tonton video pembelajaran ini, kamu boleh terus jawab soalan uji minda yang cikgu sediakan pada link di description video di bawah. Tapi video tersebut ada passwordnya yang mana cikgu sertakan di sepanjang video ini. InsyaAllah kamu akan jumpa sekiranya kamu tonton video ini sampai habis. Jadi jangan buang masa, jom dengar penerangan cikgu berkaitan tajuk hubungan makanan dengan proses fotosintesis. Okey. Hubungan dalam rantai makanan juga menyebabkan perpindahan tenaga. Okey, sebelum ni kita belajar tentang dimakan oleh saja kan? Maksud anak panah tu. Okey, nanti kita tengok. Mari kita perhatikan situasi di kebun ini. Okey, ada kambing, ada ayam, ada meluncas, ada ular, ada kambing lagi, ada itik dan juga ada tumbuh-tumbuhan dan juga sayur-sayuran. Berdasarkan pengguna dan pengeluar yang dikenal pasti, sebelum ni kita dah belajar tentang pengguna dan pengeluar kan? Perpindahan tenaga dalam beberapa rantai makanan dapat dibina seperti di bawah. Okey, tapi contoh kali ini kita akan guna rantai makanan yang telah kita biasa guna. Okey, kita gunakan rantai makanan yang terdapat di paya bakau dulu. Okey, cikgu tak nak guna rantai makanan yang terdapat di kebun ni. Cikgu kita guna pada rantai makanan yang terdapat di paya bakau yang dah kita bincang pada tajuk yang lepas supaya lebih mudah untuk kita faham. Tajuk yang lepas kita telah belajar tentang pengguna dan pengeluar kan. Okey, pengeluar dan pengguna kan. Okey, jadi penerangan kali ini, pengeluar mendapat tenaga daripada cahaya matahari yang kita dah belajar yang lepas. Bagaimanakah dengan haiwan lain seperti tupai, memerang, ular dan helang yang tidak dapat membuat makanannya sendiri? Macam mana? Daripada manakah haiwan-haiwan ini mendapat sumber tenaga? Siapa boleh jawab? Bagi siapa-siapa yang belum subscribe channel cikgu ni, sila subscribe sekarang untuk dapatkan video-video yang terbaru daripada cikgu setiap minggu. Alright. Macam mana haiwan seperti tupai, ular dan helang ini mendapat tenaga? Okey, buah-buahan boleh buat makanan sendiri kan, dia dapat tenaga. Tupai, ular dan helang dapat tenaga macam mana? Yang ini kita nak bincang hari ini. Okey, seterusnya kita tengok ya. Anak panah dalam aliran rantai makanan juga menunjukkan aliran perpindahan tenaga. Rupa-rupanya yang anak panah ini menunjukkan aliran perpindahan tenaga. Jadi helang mendapat tenaga daripada ular dengan dimakan ular kan. Ular mendapat tenaga daripada makanan dia. Tupai ni, tupai mendapat tenaga daripada buah-buahan. Mana buah-buahan dapat tenaga? Okey, antara semua ni manakah tenaga yang paling utama? Contoh soalan ini, apakah sumber tenaga utama dalam rantai makanan di atas? Ini saya nak terangkan hari ini. Untuk terangkannya itu, kita pergi kepada rantai makanan yang kosong tu ni. Okey, kita terangkan balik. Okey, helang mendapat tenaga daripada ular kan? Okey, dia makan ular, dia dapat tenaga. Ular mendapat tenaga daripada makanan dia, tupai. Tupai mendapat tenaga daripada makanan dia, buah-buahan ni. Okey, buah-buahan ini mendapat tenaga daripada proses fotosintesis. Okey, fotosintesis. Yang mana proses fotosintesis melibatkan cahaya matahari. Okey, melibatkan tenaga cahaya matahari. Ingat ya, tenaga. Okey, tenaga cahaya matahari dia beri kepada
buah-buahan, dia bagi pada tumbuhan ni iaitu buah-buahan. Jadi tenaga daripada cahaya matahari ini digunakan untuk menjalankan proses fotosintesis. Jadi tumbuhan mendapat tenaga. Tumbuhan yang terdapat tenaga daripada proses fotosintesis ini, apabila tupai makan dia, tenaga yang ini dipindahkan kepada tupai. Jadi tupai boleh membuat aktiviti dia. Dia boleh melompat, dia boleh membiak, dia boleh mencari makanan. Okey, jadi dia ada tenaga. Tenaga daripada tupai ini dipindahkan kepada ular pula apabila ular makan tupai ni. Jadi berbalik kepada anak panah ni bermaksud aliran perpindahan tenaga. Okey, kita balik. Ini maksudnya tenaga daripada cahaya matahari dipindahkan kepada tumbuhan iaitu buah-buahan ini melalui proses fotosintesis. Proses tenaga daripada tumbuhan ini dipindahkan kepada tupai apabila tupai makan tumbuhan-tumbuhan ini. Tupai punya tenaga dipindahkan kepada ular, ular pun mendapat tenaga. Okey, jadi tenaga daripada ular ini dipindahkan kepada helang apabila helang makan dia. Jadi semua hidupan dalam ini mendapat tenaga daripada cahaya matahari. Jadi asal semua tenaga yang diperoleh dalam rantai makanan ini berpunca daripada matahari lah. Jadi kita boleh katakan tenaga cahaya matahari ini adalah tenaga utama, ataupun sumber tenaga utama. Kalau tak ada cahaya matahari ni, kenapa kita bagi nama, kenapa kita kata dia utama? Penting sekali sebab apa? Kalau tak ada matahari ni, tumbuhan tidak dapat menjalankan proses fotosintesis. Bila tumbuhan tak dapat menjalankan proses fotosintesis, tumbuhan mati. Tumbuhan tak ada, tumbuhan tak wujud. Jadi bila tumbuhan tak wujud, tupai pun tak dapat makanan. Tupai tak dapat makanan, hidupan tak dapat makanan, hidupan ni akan mati. Bila tupai mati, apa jadi pada ular? Ular pun mati. Apa jadi pada ular mati? Apa jadi pada helang? Helang pun mati. Jadi kalau tak ada cahaya matahari, semua ini mati. Rantai makanan ini tak ada, tiada hidupan di dunia. Sebab itulah matahari adalah sumber tenaga utama. Jadi itulah dia perpindahan tenaga dalam rantai makanan. Macam mana tenaga dipindahkan dalam rantai makanan ini. Jadi itu saja penerangan cikgu berkenaan dengan tajuk ini, iaitu kita dapat merumuskan tentang hubungan makanan antara hidupan atau rantai makanan dengan proses fotosintesis tadi dari aspek perpindahan tenaga berdasarkan rantai makanan. Itulah kita bincangkan perkara ini untuk menerangkan macam mana perpindahan tenaga dalam rantai makanan berlaku melalui proses fotosintesis. Ini punca dia dan akhirnya dia pindah-pindah kepada hidupan dalam rantai makanan. Okey, kita akan jumpa lagi pada tajuk yang seterusnya, iaitu siratan makanan. Okey, jumpa pada tajuk yang seterusnya. Kata laluan untuk soalan uji minda kali ini adalah 721 721. Cikgu ulang, 721 721. Selamat jawab soalan. Sekiranya kamu dapati video ini beri manfaat kepada kamu dan memahamkan kamu berkaitan dengan topik ini, sila tekan butang like, share dan komen video ini untuk beri cikgu semangat untuk terus menghasilkan video-video yang berkualiti untuk kamu. Alright? Bagi siapa-siapa yang belum subscribe channel cikgu ni, sila subscribe sekarang untuk dapatkan video-video terbaru daripada cikgu setiap minggu. Sehingga kita berjumpa lagi pada tajuk yang seterusnya. Saya Cikgu Ayah Hazmi, cikgu sains anda. Bye-bye.